Kita intro dulu. La 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 la. Okay, tak apa. Panggil lagi kawan-kawan masuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Panggil lagi kawan-kawan, adik-beradik, anak-anak, bapa-bapa, isteri-isteri. Panggil semua bagi masuk, insyaAllah. Petang ni kita akan berbicara lagi dan masih lagi topik kita antara lain mungkin akan berkisar pada bajet dan juga mungkin kalau ada topik-topik lain yang yelah, biasalah kalau kita orang ni memang akan drifting lah, memang akan melarat mana-mana ni, confirm lah. Apa ni, Papa Berry, ceritalah sikit apa yang berlaku semalam sebab semua orang nak tahu. Okay. Cerita sikit. Okay, so apa pun, bismillahirrahmanirrahim. Bila sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah dah lama saya tidak menjengah ke studio Wabi Viral. Saya rasa dah lebih sebulan kot saya jengah sini. Dan alhamdulillah kita dah kembali menjengah lah sebab yalah kita pun urusan kita selesai semua. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ramai dah tahu saya rasa tentang berkenaan dengan perjumpaan saya dengan Zul Yahya semalam, dan ramai juga yang telah mengetahui penjelasan dari sebelah pihak saya berkenaan dengan pertemuan itulah secara asasnya. Dari pihak Zul saya tak boleh wakili beliau. Itu kalau beliau nak buat ulasan pasal pertemuan tu, silakan, tak ada masalah, itu hak beliau. Tetapi dari belah saya telah buat ulasan tersebut lah, insyaAllah. Dan jika anda nak tengok rakaman penuh video tersebut, pertemuan itu campur dengan extended version disebabkan oleh bateri saya kong pada peringkat akhir pertemuan, boleh pergi ke YT saya lah, insyaAllah. Baik. Jadi pertemuan semalam ni YB Viral kalau ikutkan lebihnya kepada satu inisiatif daripada saya sendiri untuk bertemu dengan Zul Yahya ini. Antara lainnya sebab kita lihat beliau agak, orang kata apa, too feisty, kata orang putih, dekat social media, menghentam dan sebagainya, sampai tahap nak bermandi cecair merah itulah tak ada sebut. Oh my god. Kang jadi sebut kan tak pasal kena ban. live strike. Masalahnya bermandi cecair merah yang mengalir badan kita inilah, and then kemudian orang kata apa, berhadapan macam-macam lah. Anda semua tahu, anda ada tengok video dia, anda ada tengok dekat dia punya F dia, semua ada. Jadi saya merasakan yang terpanggil jugalah untuk bertemu dengan dia, nak tahu apa cerita sebenarnya, apa masalah dia sebenarnya kan. Dan tindakan saya itu tidaklah orang kata apa diarahkan oleh mana-mana pimpinan task apa-apa ke, sebab saya ni basically walaupun masih lagi ahli PLAS Semua Hidup, tapi tak aktif pun masalahnya kan. Dah lama tak pergi ke mesyuarat cawangan ke, mesyuarat kawasan ke, tak ada. Jawatan langsung apa tak ada. Jadi saya ambil inisiatif sebagai seorang Muslim, nak tanya apa masalah dia dan mungkin bertukar-tukar pandangan. Itu sahaja. So dalam hati saya memang tak ada soal nak berdebat, saya nak sekolahkan Zul ke, saya nak apa ke, tak ada. Saya cuma nak tahu apa masalah dia dan mungkin saya akan berikan penjelasan kod dia nak terima. Okay. Ada kita punya followers cakap mereka ada perbincangan dalam room Yani semalam. Zul mengaku berjaya guna ilmu lakonan dan pementasan. Zul Yahya ni memang seorang pelakon, kita tahu. Dan seandainya kalau dia berjaya gunakan ilmu lakonan dia tu, macam contoh, saya tak tahu apa yang dimaksudkan, sama ada dia gunakan ilmu lakonan itu untuk meraih perhatian orang pada dia, yang semalam tu yang video yang kau tahu video tu kan, mungkin dia gunakan lakonannya tu, ataupun dia berlakon depan saya tak tahu. Saya tak tahu mana satu. Dan sekiranya kalau Zul Yahya kata kalaulah mereka mendakwa Zul buat macam tu untuk menarik perhatian orang kadap dia, fine, berjayalah kan. Cumanya bila kita cerita tentang publicity ni, web viral, dia dua jenis publicity tau. Okay. Satu good publicity, satu lagi bad publicity. Okay. Seorang yang batak publicity, dia tak kira good or bad, janji publicity. Tetapi bagi orang yang memang memegang iman dalam dada kan, dia akan berhati-hati untuk menjerumuskan dirinya ke arah bad publicity. Bad publicity macam mana? Macam contohnya buat perkara-perkara yang memerlukan diri sendiri. Contohnya macam tahu suara tak sedap, menyanyi, kita tak ingat dunia kan. Bila orang kutuk dia, orang kritik dia, dia kata engkau tahu apa tentang dunia nyanyian. Contoh.
And then ataupun menari, bergelik, menayangkan tubuh badan dan sebagainya, nak jual produk sambil melakukan aksi-aksi kelucahan, macam tu contohnya. Dan juga antara macam ni lah, ini antara jugalah perkaranya, iaitu tiba-tiba nak menunjukkan kemarahan, nak orang kata apa, mencetuskan kontroversi. Ayat mudah ni mencetuskan kontroversi. Jadi yang itu yang kita macam tak kisah sebenarnya. Let's say kalau orang kata, oh, Zul ni berjaya menggunakan ilmu lakonan dia untuk menarik perhatian orang sampai walaun seorang pun datang jumpa dia. Saya tak berminat nak tahu dia buat lakonan ke apa-apa ke dalam TV dia. Yang saya tahu, tanggungjawab saya, fardu kifayah bagi saya untuk jumpa dia, nak tengok apa cerita dia, dan kalau boleh nak bertukar-tukar pandangan. Okey. Soal berjaya atau tak itu belakang cerita. Sebab kalau saya tak buat macam tu, seluruh mereka yang menyokong PAS, yang marah-marah dia, marah-marah si Zul selama ini, saya tak ada data hukum, tapi berkemungkinannya kita semua ini berdosa sebab tak ada siapa pun yang nak turun padang yang nak jumpa dia. Fardu kifayah lah. Maknanya kalau seorang jumpa, orang lain insya-Allah akan terlepas daripada bebanan tersebut. Nampak tak? Jadi saya ambil keputusan tersebut, dan tindakan saya pergi ke Meru YB Viral untuk berjumpa dengan Zul itu pun dah menunjukkan keikhlasan saya. Betul. Untuk jumpa dia. Dan kalaulah anak papa still nak main tentang isu siapa menang siapa kalah, di situ pun sebenarnya saya dah menang, because I went there. Saya pergi ke sana. Saya tak tunggu orang datang hadap saya, melututkan saya. Saya pergi ke sana tak masalah, because saya memang nak mencari konklusi. Itu saja. Alright. Itu dia semalam mengenai apa ni Zul Yahya. Saya semalam terlepas Papa Berry sebab saya berada di melawat rakan kita semalam, meluangkan masa dengan sahabat baik kita. Jadi bila by the time dah nak masuk tu, apa ni, your life has ended. Dan lepas tu I was supposed to go to Zul Yahya punya live, tapi dia dah blank kan, dah gelap. So tak dapat tengok lah apa yang sedang berlaku. I'm sure dengar khabar apa ni sampai peak 11,400 kan semalam. Dan orang tanya mungkin kenapa kita bersiaran daripada Mak Iban Olivia punya apa ni stock account. Sebab pada 2 hari lepas ketika kita buat ulasan bajet pada hari Sabtu, akaun kita kena ban daripada menggunakan live studio. Boleh live tapi di ban menggunakan live studio atas alasan kononnya kita tunjukkan video orang lain. Kira macam tak genuine lah. Tak genuine punya isu. Dan, tapi tak apalah, kita okey lah kan. So macam Papa Berry punya akaun pun kena disuai. Kita pun tahu yang dia memang nak benam akaun kita sebab gara-gara belanjawan yang nak dibentangkan Jumaat lepas. Okey, yes. Papa Berry, apa pandangan anda berkenaan dengan bajet yang dibentangkan yang orang gelar belanjawan hitam? Okey, pertamanya saya tahu for a fact yang ramai mengatakan bahawa bajet ini yang paling bagus sebab inilah bajet yang paling besar. Sentiasa diwawarkan bajet ini yang terbesar, bajet ini yang paling tinggi dalam sejarah negara kita. Konon-kononnya bajet paling tinggi itu bagus. Sebenarnya tuan-tuan, bajet yang tinggi pada tahun ini sebenarnya bukan disebabkan oleh kerana banyak benda yang nak diperuntukkan, tidak. Tetapi kita boleh ambil beberapa faktor. Faktor pertama ialah kelemahan nilai ringgit kita. Itu paling utama. Faktor keduanya adalah of course berkenaan dengan orang kata apa, banyak benda yang mereka nak kena bayar dan sebagainya yang dia kena top up sana sini, menyebabkan bajet ini menjadi sangat-sangat besar. Okey. Dan secara asasnya setiap tahun pun kalau dibentangkan bajet sejak dulu, bajet pada tahun depannya lebih tinggi berbanding bajet tahun sebelumnya. Betul. Itu biasa. Itu biasa. Bukannya kita kata tiba-tiba tahun ini, tahun 2017 bajet dia 200 bilion, 2018 180 bilion, 2019 100 bilion saja. Konon-konon macam kerajaan kedekut contoh. Itu tak berlaku. Jadi bila nilai ringgit kita ni YB makin lama makin rendah, dia makin lama makin meninggikan nilai pembentangan bajet itu sendiri sebenarnya, nilai duit yang terpaksa disebut. Padahal dia kalau ikutkan konsep sama, lebih kurang masalahnya. Betul. Tapi saya tertarik tahu, tadi sebelum kita live, saya ada berbincang dengan YB sikit berkenaan dengan acceptance oleh pelbagai pihak berkenaan bajet ini. Rata-rata pihak, dia macam terutamanya untuk media pro kerajaan, mereka ni pun macam all media kena jadi pro kerajaan sekarang, Papa Berry. Don't berani. Kita saja yang kritikal. Tapi kan kalau kita perhatikan viral, media-media yang semua ini pun dia macam tak berapa nak ulas sangat secara flamboyant tau berkenaan bajet ni. Dia betul. Macam tersangkut-sangkut. Macam benda ni tak bagus sebenarnya tapi nak kena ulas bagus. Macam tu dia punya perasaan macam tu. Macam betul. Tidak ada sebarang excitement level kat situ. Betul. Dan ini jangan ambil kata-kata saya tau. Anda tengok
ketika bajet belum dibentang pada hari Jumaat itu. Ni Webber cakap kat saya dan saya check fact dia memang betul. Ringgit kita ialah pada kadar RM4.71 untuk setiap dolar Amerika. Pada sebelum bajet dibentang. Pada pagi. Pada paginya. Ketika bajet dibentang, ketika bajet dah separuh jalan, ringgit tiba-tiba menjunam ke RM4.70. Menyederhana RM4.73. Okey, pada hari bajet dibentang, drop. Dan kita ingat okay fine lah, mungkin disebabkan oleh fluctuation of market dan sebagainya, biasalah tu benda berlaku, things happens. But hari ini petang tadi RM4.74 untuk setiap dolar Amerika. Maksudnya apa? Maksudnya bajet pada kali ini dia tidak menangkap imajinasi mana-mana pihak, terutamanya pelabur asing. Mereka yakin yang ringgit jatuh minggu lepas tu pun, yang ringgit mengukuh sedikit minggu lepas tu, kami yakin mungkin disebabkan oleh berlakunya intervensi daripada bank negara untuk mengukuhkan ringgit. Biasalah macam tu, kalau ringgit kita tanpa drop, bank negara akan intervene. Dia akan beli saham-saham sikit-sikit ke, dia akan pump ringgit ke apa-apa ke dekat market, akan menyebabkan market tu ringgit akan naik nilai sikit. Tapi bila lepas intervention biasa tahan 2 minggu tau. Cantik dia, seminggu 2 minggu cantik. Jarang intervention tahan tak sampai 3 hari. So bila ringgit drop selepas bajet ni, kita rasa macam risau jugalah. Memang bajet ini tidak menangkap imajinasi. Dan kenapa rasa-rasanya Webber, bajet kita ni tidak menangkap imajinasi? Okay, apa yang Papa Barry cakap tadi memang is quite correct lah. Pagi tu 471, memang benda tu berlaku. Ringgit dibuka pada 471 pada hari Jumaat. Kita tengok pun kata this is intervention sebab ringgit dah this one. Kita kata we expecting ringgit akan melemah. Dia kata this is likely akan melemah, tapi we were discussing that mungkin tak kot sebab Anwar tak habis lagi bercakap pasal bajet kalau mesti kata kita dah tutup pasaran. Tapi sebenarnya kalau tengok bajet seperti apa yang Papa Barry cakap, kita cuma tengok the first few parts saja. The first 10-15 minutes are the most crucial part. Kena tahu berapa banyak. Okay, macam dia kata seperti apa tadi Papa Barry dah explain. Jumlah bajet tu dia kata yang paling tinggi. Semua pun setiap tahun dia akan lagi besar. Tapi kalau nak tengok bajet tahun ini berbanding dengan bajet tahun lepas, cuma ada peningkatan 1.7% sahaja. Boleh even beat kadar inflasi. Kadar inflasi. So that means you are spending less amount of money next year berbanding daripada this year. Okay, kita punya inflation most likely tahun depan tak berapa persen. Dan lepas tu how you gonna beat? Kau punya ringgit dah jatuh. Obviously nilai duit kau dah jatuh kan. Dia inflasi kan. Kau tak ada even thinking about beating inflation. And then lepas tu obviously bila kita kata akan jatuh, tapi kita tak sangka, memang kita tak jangkakan yang Jumaat tu dia akan end dengan ringgit melemah macam tu Papa Barry. So we were just tengok dekat ringgit tu, bila ringgit was getting weaker and weaker towards the end of pasaran, kita kata okay, sentiment in the market is not good. Betul. Not good. Tapi kita kata you know what, let's monitor the market early Monday morning dan tengok bagaimana ringgit buat. So ringgit buka at a very weak of 4.74, dia turun sampai 4.745, dan kita likely kalau tak ada intervention, kalau bank negara tak intervene on Friday tu, kita dah jadi terburuk dalam sejarah pada hari Jumaat itu sendiri dan terburuk dalam sejarah hari ini. That is for sure. Dan not only that, bursa merah hari ini. Bursa merah hari ini. Merah belaka. Dan kecuali saham-saham yang terlibat, counter-counter saham yang terlibat dengan ayam dan telur. Sebab apa? Sebab ayam dan telur lepas ini diapungkan. Dia dah tersubsidi dah. So selama ni apa yang Papa Barry cakap, Mak Iban Olivia tak ada hari ni. Dia ada dekat office sebab dia tengah mentelaah 260 muka surat. Dia tengah mentelaah report tinjauan fiskal yang tinjauan fiskal sebab dia akan bagi anda update mengenai tinjauan fiskal tu ada berapa ratus muka surat dekat dalam tinjauan fiskal tu, and dia tengah habiskan nak katamkan benda tu. Kita pun tak larat nak katam tinjauan banyak sangat beratus-ratus page kan. So kita tengok benda ni berlaku lah. So seperti apa yang kita dah cakap all along guys, ayam dan telur akan apungkan. Kami dah berjuang, kami minta maaf banyak-banyak, kami tak dapat kekalkan subsidi ayam dan telur, dan akhirnya they're shooting up. So that is clearly is going to be very bad untuk kita semua. Ayam dan telur, kita tak tahu apa yang kartel akan buat. Kita tak tahu apa yang kerajaan akan biarkan diorang buat. Tapi obviously bajet 2024
memang tidak exciting langsung dengan 1.7% saja dia punya pertambahan bajet, dan juga reformasi cukai. Yes. Reformasi cukai. Kita semua tahu SST itu adalah satu sistem cukai yang regresif. Yang memang tak, kenapa, okey, kita cerita bila YB dia cerita tentang SST ni kan. Kenapa Najib Razak, okey, by all his flaws, dia telah menukarkan sistem pencukaian negara kita ini daripada SST kepada GST. Ada banyak sebab. Dua perkara yang saya ingat. Nombor satunya ialah berkenaan dengan GST ini lebih kepada flat rate. Satu, di mana ianya lebih menyeluruh dan juga lebih efisien. Ini memetik kata-kata Tuan Guru Haji Hadi. Okey, saya tak nak sebut tentang hukum. Nombor duanya, GST orang tak boleh lari dia bayar cukai. Semua Betul. kena. SST ini banyak gila loophole. Betul. Bukan merupakan satu open secret, ramai sekali pengeluar dan pengusaha yang tahu loophole untuk lari daripada bayar SST. Dan sekarang bila SST, okey, Nazri Hamdan, okey, saya tahu YB suka binatang ni. Nazri Hamdan dekat Facebook beliau menyatakan apa tahu? Maaf Nazri, aku sebut nama kau. Dia kata, kenapa kecoh sangat SST ni naik 68%? Itu tak betul. Yang betulnya ialah service tax naik 8%. Kan? Sales tax kekal 10%. Which is saya semacam, kenapa lah kau keluarkan naratif macam tu? Pelik-pelik lah aku dah kan. Dan nama SST, setepatnya SST ini naik daripada 16% ke 18% kalau kita nak campurkan kedua pecahan tersebut. Dan dia kata sektor hotel, benda ni kena sektor hotel ke? Kau tidur hotel tiap-tiap hari ke? Ya, sektor yang kena adalah sektor perkhidmatan, betul. Macam hotel ke apa-apa ke, termasuk makanan, restoran tak termasuk, kita faham. Tetapi logistik kena. DHL, GNT dan sebagainya ni akan kena. Bila diorang ini kena, maka kos penghantaran akan meningkat. Bila kos penghantaran meningkat, harga barangan berkebarangkalian akan meningkat juga. Bukan kebarangkalian, for sure. For sure. For sure naik. Meningkat. Sebab mana ada pengeluar yang sanggup untuk menjerat cukai, tak ada maknanya. Diorang lagi nak hentamkan segala kerugian diorang kepada pengguna. Jadi benda ini akan menyebabkan bisnes untuk orang kata small businesses yang biasa menggunakan khidmat penghantaran ni akan fikir banyak kali untuk meneruskan khidmat mereka. Terutamanya bagi mereka yang jenis serap kos penghantaran. Free postage kan. Oi, sakit bang tanggung lagi. Itu satu. And then kemudian, cukai untuk saham tersenarai 10%. Ini memang akan bunuh SME. Ini akan bunuh SMB sebab 10% untuk cukai saham tak senarai. Okey. Pemasuk saham tak senarai. Saham tak tersenarai ni, YB kalau saya salah betul kan, ialah syarikat-syarikat yang ada saham, basically ni diorang pergi dekat basically tapi diorang tak masuk on board. Sendirian berhad. Dia biasa ni betul, saya berhad. Dan diorang ni memang kena ada share. Setiap syarikat ada share. Kan? Syarikat saya pun contoh, syarikat saya senyum berhad. Ada share. Dan saya akan dikenakan 10% tax untuk share tersebut. Oi, sakit bang. Kalau syarikat tu senyum berhad tapi capital tinggi tak apa. Kalau syarikat Sendian Bahas semata-mata untuk logbook, mati. Dipesan dekat Nazri Hamdan, akan tetapi tahun 2018 saja dah 160 negara dalam dunia tukar daripada contoh cukai consumption tax yang daripada SST pergi ke value added tax, VAT atau GST. Kenapa? Takkanlah ekonomis pandai tak reti tahu jawapan dia, kan? Takkanlah kau tak tahu sebagai seorang ekonomis yang kau panggil diri kau ekonomis tak tahu kenapa negara-negara pergi tukar daripada SST kepada value added tax kepada GST. You should know the answer. Kalau tak, jangan gelar diri kau ekonomis. Memalukan. Whoever nak tanya, ada tak, saya tak perasan benda ni, tapi tak tahulah kalau adalah Hanzat ke apa-apa ke, ada tak Perdana Menteri mengumumkan berapakah unjuran kutipan daripada SST selepas SST ni naikkan? Okay, kita tak certain on this particular matter sebab honestly saya baru baca sampai ada lagi tapi tak ada. So we don't expect, kita tak nampak rasanya daripada jumlah tu yang dia boleh naikkan, dan kemudiannya yang kita nampak dia ada sebut tau. Saya rasa dia sentuh sebab lately kita asyik compare dia dengan Perdana Menteri Thailand kan. Bagaimana Perdana Menteri Thailand ada hala tuju ekonomi, baru 2 minggu jadi Perdana Menteri dah ada hala tuju ekonomi. So dua part dekat dalam dia punya speech, dia buka belanjawan tu, dia bandingkan negara kita dengan Thailand. Termasuklah dia kata dekat Thailand tu, kalau berbanding dengan Singapura dan Thailand, negara kita ni sangat kutipan cukai sangat rendah berbanding Singapura dan juga Thailand. Kan dia cakap macam tu. Tapi dia lupa kita boleh bidas dia. Anwar, Singapura dengan Thailand, diorang gunakan apa Anwar? Sistem cukai apa? Guna SST macam korang guna. Betul. Gunakan GST untuk Singapura dan juga VAT untuk Thailand. Sebab tu sistem cukai diorang lebih efisien.
So please make sure Anwar, kalau kau nak membidas balik apa yang kita cakap, you have to have the knowledge. You have to have the knowledge. So dia dah lagging. Something is wrong tak. Okay, so that is actually benda tu yang memeranjatkan kita lah. Dan seperti apa yang Papa Barry cakap tadi pasal capital gain tax tu, syarikat Sedia Berhad, contoh Papa Barry dah buka satu company, Papa Barry kata, YB Viral, kau boleh invest tak dekat syarikat aku? Kau belilah, aku nak kau masuk and invest RM100,000, kita nak jual, contohlah, don't know lah, apa benda, produk untuk jadi lebih bijak, contoh pil yang boleh menjadikan orang lebih bijak kan, untuk dimarketkan kepada wali-wati sebagai contoh. So tapi bila saya akan fikir, apa aku nak masuk duit kat dalam Papa Barry? Baik aku masuk duit kat tempat lain. Baik aku invest kat tempat lain, sebab aku tahu nanti kalau aku setakat aku untung RM500,000 lepas ni, aku kena bayar kerajaan RM50,000. Kerajaan membunuh entrepreneurship. So bila kita cakap benda ni a few days ago, lagilah orang semua memaki-maki kita, kata kita palatau, kita ni bodoh, kita ni bangang, kita macam-macam ni biol. Tapi akhirnya tadi Wik Siong bercakap benda yang sama. So kalau aku bodoh, baik kalau kata bodoh, Wik Siong pun bodoh. tak, masalahnya Viral, mereka dia orang ni macam ni tau. Diorang kata macam tu sebab diorang tahu diorang tak boleh nak balas balik apa yang kita cakap. Bukan nak kata kami ini paling power, tidak, but at least kami cakap make sense sebab kami dah cakap berdasarkan pada data. Okay, saya just nak menjawab balik soalan yang saya tanya balik Viral ni. Tapi ini bukan yang latest. Ini adalah orang kata apa, laporan daripada 24 Februari 2023, di mana kerajaan pada ketika itu telah di kutipan untuk SST untuk tahun 2023, kita ambil itu ialah sebanyak 33.3 bilion. Okey, setakat 2022 sehingga ke 24 Februari 2023, kutipan SST ialah 33.3 bilion. Kita bayar sales tax 10%, services tax 6%, kutipan hanya 33 bilion. Bandingkan dengan pada tahun 2016, zaman GST 6% saja. Kutipan untuk sepanjang tahun 2016 ialah 41.2 bilion. Nampak tak kat situ? Nampak. Yang tak nampak tu Anwar and the gang. Yang tak nampak tu Guan Eng and the gang. Yang tak nampak tu ada Rafizi Ramli and the gang bila dia memburuk-burukkan GST tu. So these are the bunch of people, unfortunately, is still in power. Betul. Jadi bukanlah saya kata saya macam, saya pun antara mereka yang turun lah kan. Saya ngaku terus terang lah, oleh kerana Rafizi mengatakan GST ni tak bagus dan sebagainya, saya antara mereka yang turun untuk menentang GST pada 1 April. Saya ingat lagi 1 April tu himpunan putih tolak GST. Saya ingat lagi pakai baju putih semua situ. Habis saya pakai baju merun lah sebab saya jabatan amal kan. Jadi masa itu memang saya turun pun bukan kerana saya tentang GST itu membebankan rakyat, tapi kerana mengenangkan tentang hukum. Itu satu hal. Tetapi dalam keadaan yang negara memang kena kutip cukai kan, bagi saya GST is way better than SST. Saya pernah cakap tahu benda ni dan KJ pernah ulang kata-kata saya ni, which is dia ulang apa yang saya cakap lah, takut saya, tapi idea kali ni sama. Why not kenalkan balik GST dengan kadar minima 3%, 4% sebagai contohnya, prorated, settle kan, tak payah nak buat sampai 6%, 7% GST, tak payah ikut Britain 8% VAT kan, kita buat Singapura 8%. Singapura 8. 9. January 1st akan jadi 9. January 1st 9%. Kita pun kita tak payah buat macam tu sebab we are not ready yet. Tapi kita just kekalkan pada contoh 4%. 5% lah, kita 5%, even Steven. 5%. Dengan harga barangan yang mahal pada ketika ini disebabkan oleh masalah mata wang kita sebagainya, kalau tahun 2016 pun kita boleh kutip 41 bilion, saya rasa tahun 2024 kalau kita betul-betul implement GST 5% pun cukup, I think more than 50 bilion boleh collect. Yes. Obviously, kita punya consumption semua sekali is our consumption is a matter of fact. They're growing every year. So, you can actually take. Nobody can deny lah. GST tu adalah lebih baik. Sebab itulah ringgit jatuh. Because kau bercakap benda nak apa ni orang kata so-called nak reform ekonomi. But the very basic thing, cukai pun kau tak boleh reform. Ya, bloody nonsense Anwar Ibrahim. Bloody nonsense. Sebab tu kita wujudkan tabung lawan Anwar. Sebab kau ni membawa mudarat kepada negara. Lepas tu kau punya wali-wati menggelupur kepanasan. Kenapa? Takut.
Menggelumpur sungguh dia orang kata bola warna tu. Sama sengaja bagi action sikit supaya dia orang record nanti bagi kat bos. Tak, tapi seriously lah, if you want to talk about taxes kan, better GST lah. Kalau kita terpaksa pilih between two evils lah kita panggil kan, then kita pilih lah basically GST, which is GST ni satunya lebih efficient, lebih sistematik, dan yang paling mudah lebih orang kata apa, mendatangkan hasil kepada kerajaan. Betul. Tetapi kenapa orang tak nak GST? Betul. Lebih tepat, saya rephrase. Kenapa tycoon, company besar tak nak GST? Sebab diorang tak boleh lari daripada bayar GST. Betul. Itu saja. Kalau SST mungkin mereka ada loophole boleh lari daripada bayar SST ataupun mungkin culas. Tapi GST tak boleh. Dia memang straightforward. Dia sangat-sangat straightforward. Itu yang kita nampak. Okay, enough pasal percukaian. Sebab nak cerita pasal cukai ni kan, kejap lagi kan anak papa ni panas. Kita nak cerita tentang benda yang sangat-sangat rapat dengan saya, Viral. Dan benda ini juga akan memberikan impact, iaitu iaitu penghapusan subsidi diesel secara bersasar. Yes. Ya, betul. Katanya yang tidak akan terlibat ialah of course syarikat-syarikat penghantar barangan. Yang keduanya mungkin sebab benda tak perincikan lagi, tapi mungkin syarikat penghantar barangan dia akan kena SST. SST. Now kena SST ya. So sama yang ni kena yang tu. Dan ini juga harga barang dia. Tapi dia akan kena pada pengguna-pengguna peribadi. Okey, yang ini saya cakap terus terang, saya nak melahirkan rasa simpati saya kepada rakan-rakan dekat Sabah dan Sarawak. Sebab rakan-rakan dekat Sabah dan Sarawak, majoritinya terutamanya dekat kawasan pedalaman menggunakan 4x4. Sebab jalan yang tak rata, bentuk muka bumi yang tak cantik dan sebagainya. Yelah, dekat Sabah Sarawak pun masih lagi tempat yang dia punya akses tu memang macam orang kata apa, Borneo Safari punya akses. Terpaksa menggunakan 4x4. Nak pergi ke sekolah, nak mengajar kat sekolah kat pedalaman, terpaksa melalui jalan yang memang hanya boleh diakses menggunakan 4x4. Dan bukan semuanya itu kenderaan syarikat. Itu semua kenderaan peribadi. Saya tahu, saya pengguna Hilux. Jadi saya kenal dengan ramai sekali mereka yang menggunakan 4x4 ini dekat Sabah dan Sarawak yang memang betul geluh. Sebab takkanlah kau bayang, takkan nak pakai tu Mercedes kot, nak pergi nak lenjan hutan belantara, lenjan jalan belopak semua supaya saver kan. Dan lagi pun dia orang bukan ada naik helikopter. Itu masalahnya. Jadi kenaikan harga diesel ini akan menjejaskan ramai pihak. Dekat KL pun, ya Allah, teruknya lag. Dia kena ada orang mengadu. Ada orang ngadu. Oh, lag gila ni tuan-tuan. Kau-kaunya lag. Okey, tak apa. Kalau lag tu minta maaf lah, sebab kita tahu for a fact ada anak papa kepanasan, report sana sini. Tapi tak apa, nak buat macam mana kan? Kerajaan ini kerajaan korang boleh buat suka hati lah, tak boleh buat apa. Tapi Allah memahati, jangan lupa. Okey, jadi macam contoh dekat Kuala Lumpur, kenapa orang lebih suka pakai 4x4? Sebab kita mudah banjir, Viral. Kita kerap sangat banjir. Jadi antara kenderaan yang selamat untuk melalui KL yang kerap banjir ini ialah 4x4. Saya dahulu pun, kenapa saya beli 4x4 pada tahun 2013, okey, jangan ingat Hilux tu Hilux baru tau. Hilux aku harap dah 10 tahun lepas baru habis bayar. Okey, kenapa saya beli Hilux? Dulu saya beli Vios tau. Mula-mula saya order dulu pada 2013 saya nak beli Vios. Tapi last minute saya tukar kepada Hilux. Sebab apa? Sebab saya nak menggunakan Hilux itu untuk misi bantuan banjir. Sebab saya tahu akan berlaku banjir tiap-tiap tahun, terutama dekat Pantai Timur. Jadinya saya nak gunakan Hilux tersebut untuk membantu mangsa-mangsa banjir dekat Pantai Timur ataupun dekat mana-mana sahaja. Dan banyaklah benda kita boleh buat. Bagaimana tak boleh bawa barang sebab kita berniaga kan. Jadi secara asasnya, saya lah antara orang yang akan terjejas dengan harga diesel naik. Naik bukan sikit. Daripada RM2.15 untuk 1 liter, terus pergi ke RM3.75, RM1.60 peningkatan. Mati bang macam tu. Seriously mati. Betul. Dan lepas tu kita pun sebenarnya sure sama ada bila dia akan laksanakan petrol bersasar. I'm pretty sure petrol bersasar akan dilaksanakan secepat mungkin, sebab mereka dah kata sebelum mereka laksanakan subsidi bersasar untuk minyak masak, mereka laksanakan subsidi bersasar untuk petrol. Dan satu benda lagi yang ramai lah daripada itu, semua yang bawa Lala Move, semua yang bawa Lala Move part time, macam mana you tahu sama ada dia betul-betul akan tak ni pula delivery macam tu punya services kan? Dan of course, yang bawa dalam part time tu bukan semuanya bawa kenderaan company. Kebanyakan kenderaan peribadi. Betul. Kita punya petani-petani yang gunakan benda ni kan, cost is going up. It's simply going to go up. Kan? Itu belum cerita tentang generator yang menggunakan diesel. Betul.
Generator pun ada guna diesel, terutama generator yang kuat. Biasanya dia gunakan untuk pasal malam yang besar-besar tu, dia guna diesel. Saya tahu. Saya pakai generator yang jenis horsepower besar, memang kena guna diesel sebab dia power kuat. So generator tu pun dah confirm kena. Banyak benda yang akan naik harga pada tahun depan. Saya jumpa satu TikTok tau, saya lupa siapa, tapi dia punya TikTok handling ni saya rasa nama dia Funny Economist. Dia kata, dia ekonomis tapi bentuk lawak lah dia buat. Tapi dia kata tahun depan everything is doom and gloom. Sebab everything akan naik harga. Semuanya akan naik harga. Dan saya tak tahu kenapalah kerajaan kita ini memilih untuk combat masalah ekonomi global dengan memotong segala subsidi, dengan memotong segala kelebihan yang diberikan kepada rakyat, sama menyebabkan kenaikan harga yang macam-canak hingga menyebabkan rakyat sudah tidak ada duit untuk membeli. Itu masalahnya. Okey, tadi ada orang tu cakap, kenapa belum apa-apa hal dah petikai? Habis tu nak kena tunggu disontot beramai-ramai oleh kerajaan yang bawa musibat ni, baru kau nak mempetikai? Kan, come on guys, be realistic. Okay, kita nak wrap up. Papa Barry, last word. Sebelum kita kembali nanti dalam sehari dua lagi, kita nak mula kita punya kata tu podcast di sini semua sekali kan. Last word for the day. Okay, macam ni, bila orang kata yang kita ini awal-awal lagi dah kritik, korang pun samalah dulu. Masa kerajaan, masa Najib buka mulut sikit je, habis lagi dia nak tutup punya perkataan tu, dah kena kritik dah. Dah kena hentam dah. So, memang logik. Sebagai pembangkang, kan, ulang balik kata-kata Rafizi, kerja pembangkang ialah menghasut. Itu kata-kata Rafizi, kami cuma ulang saja masalahnya. Tapi kami tidak menghasut dengan menyerang peribadi. Kami tidak menghasut dengan untuk menyerang batang tubuh. Kami menyerang polisi yang betul, pelaksanaan sistem yang kelakar dan juga keputusan-keputusan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh kerajaan. Itu yang kami kritik. Anda kata kalau anda tak mampu nak terima kritikan tersebut sampai hendak menutup mulut kami, sekat sana, sekat sini, baik anda tukar saja kerajaan ini, kan anda ada 23 rasa sekarang, Iskandar dah melompat, kan, pergi ke, orang kata apa, Pakatan Harapan Barisan Nasional, kan? Why not anda tukar saja sistem negara ini? Payah lagi buat demokrasi, payah lagi amend untuk perlembagaan perkara 10 perlembagaan persekutuan yang membenarkan rakyat bersuara, tukar saja negara ini jadi negara diktator. Supaya orang semua akan terpaksa ikut cakap anda. Dulu masa anda pembangkang, anda memperjuangkan kebebasan bersuara. Rakyat berhak mengkritik. Rakyat hakim negara. Suara rakyat, suara keramat. Sekarang bercerita, bila anda kerajaan, dah lebih teruk berbanding zaman Najib Razak. Najib Razak dengan segala kelemahan beliau tak pernah buat macam ni pada rakyat je. Dengar tu. Apa lagi sikit? Apa-apa pun terima kasih kepada mereka yang menonton live saya semalam. Terkejut sampai 11,000 lebih real time. Terkejut besar viral. Itulah jadinya bila akaun tak kena restrict. Bila akaun kita kena restrict sikit-sikit je, sikit-sikit like sebab dia dah mula komplain beramai-ramai kan haram jadah ni. Itu masalahnya. Tapi nak macam mana? Jadi terima kasih kepada mereka yang menonton semalam. Lagi sekali saya tekankan, saya tak kisah kalau ada anak papa kata yang saya kena sekolahkan dengan Zul Yahya ke, saya tercedok. Kena kata-katalah. Saya tahu anda tengah tak ada hiburan sekarang ini. Saya tahu anda tengah terkesima, tengah terpempan dengan bajet yang memang berkata ramai pemerhati politik, bajet ataupun belanjawan hitam ini. Banyak orang kata macam tu. Mungkin anda nak menghiburkan diri anda dengan crop video sikit yang menunjukkan saya diam je dengan Zul Yahya cakap, oh, Papa Barry telah tercedok. Padahal memanglah adabnya macam tu. Dia bercakap, aku diamlah. Takkan dia cakap aku nak bercakap juga. Habis mana dengar. Sebab Waliwati ni bodoh Papa Barry. Silakan lagi habiskan sebelum aku maki. Aku nak maki Waliwati sebenarnya. Sebelum aku nak kita bukan Seni Hamzan. Kita bukan Seni Hamzan. Seni Hamzan je. Orang tengah bercakap, tipu ni, bohong. Itu yang Seni Hamzan. Mungkin dia nak kita jadi macam tu kot. Tapi tak apa pun, saya buat semua ini bukan kerana saya benci batang tubuh anak Ibrahim. Kalau Yima atau nak cerita lah, kan. Tapi kalau saya marah dia. Ui, geram siap aku jumpa kan Papa Barry. Kalau Yima lain cerita. Tapi kalau saya buat ni bukan kerana saya benci sesiapa pun. Saya buat kerana saya tak suka polisi-polisi yang karut-marut ini dibuat oleh kerajaan sebab ianya bukan saja menyusahkan saya, bukan sekadar menyusahkan anak-anak abah, bukan menyusahkan penyokong Perikatan Nasional, tetapi akan menyusahkan anda juga, wahai penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalaulah harga barangan naik, anda tak akan terlepas. Tidak pernah berlaku keluar kad Waliwati untuk dapatkan harga murah. Sila.
Okey, saya tahulah daripada sejak hari Jumaat tu kan, diorang menggelupur kepanasan gila sebab kerana gara-gara tabung lawan Anwar Ibrahim. Kan, maka dikata ni tak betul, tak boleh. Kenapa? Kenapa wali-wati? Adakah anda sebenarnya terkedu, senak perut apabila melihat kalau dulu-dulu korang cover-cover lah kan nak lawan Najib tapi kau letaklah tabung Ayuh Malaysia lah, whatever yang kau nak letak lah. Tiba-tiba kerana kita cakap, sebab apa? Kami berani. Buat apa kami nak sembunyi? Memang tabung itu digunakan untuk melawan Anwar. Kita mahu Anwar jatuh di PRU16 nanti. So what's the big deal? Yang kau menggelupur kepanasan kenapa? Kau menggelupur kepanasan sebab kau tak boleh nak catch up dekat social media. Tak ada orang yang boleh bercakap macam kami. Waliwati punya so-called influencer, tapi sebenarnya influencer adalah memang otak dia 2 kali 5 dengan dia punya pemimpin, tak boleh guna. Kan? Jadi kenapa kau nak sibuk-sibuk, nak bising-bising, kau nak marah-marah? Adakah kerana kau setakat nak buat ugutan, nak bunuh, ugutan nak mencederakan orang tu? Kami takut. Kesian dekat waliwati. Teruskan menggelupur. Tabung lawan Anwar tu sedang mendapat sokongan ramai. Kita dah mulakan, yes, kita dah mulakan media bahasa Inggeris dah mula merayap di sana sini kan, dan soon enough korang semua akan tersontot beramai-ramai dengan apa yang kita buat. So waliwati, jika kau rasa kita akan diam dengan benda yang kau cuba letak, yang kau hantar di soalan, kau ni salah orang. Kau nak lawan dengan salah orang. Kita tak nak lawan dengan kau. Kau ni setakat macam bukan tak rasa pun, macam nyamuk tu gigit lagi rasa. Korang punya menyengat tak rasa. Kita tak peduli kau nak cuba. Bayangkan Papa Mary akhir-akhir ni dia menyuruh semua diorang punya side throw diorang. Dia menyuruh semua tenaga-tenaga kerja diorang yang dekat dalam social media menyerang kita. Dia tak serang Muhyiddin, dia tak serang Hamzah Zainuddin, dia pergi serang influencers. Tengok betapa kita ni memberi ancaman kepada mereka kan. Dan kan kalau setakat dia nak gaduh dengan kita, kau bukan level aku. Level aku lawan Anwar Ibrahim. Level aku lawan kau punya menteri-menteri kau yang bingai dia 2 kali 5 tu. Itu level kita orang. So silakan waliwati, menggelupurlah kau sepanjang minggu. Hidup kau tak tenang, itu kau punya pasal. Kita akan teruskan misi kita dan kita tak peduli. Tak peduli banyak mana kau nak ugut ke, banyak mana kau disuan. You are not our level at all. Korang ni cuma benda apa? Kita kata apa? Menghiburkan hati. Bila kita stres, kita cocok sikit waliwati ni, seronok tengok dia menggelupur kepanasan. Korang ni bahan jenaka. Itu saja. Kan? And we are not going after you. Kenapa kau nak takut? Kenapa selama sebelum ni tak pernah ada orang kata kita nak lawan Anwar? Tak pernah ada. Kali pertama kau kena ada orang kata kita buat spong lawan Anwar. Kenapa kau tiba-tiba alamak, dia orang nak lawan Anwar Ibrahim. Alamak, apa akan jadi? Habislah dunia ini. Kan? Berakhirlah dunia ini. Berakhirlah kehidupan aku. So, at the end of the day, kan, you can do whatever that you want. Lawan Anwar tetap akan berjalan. Kan? Demi negara ada 8 perjuangan. Tabung lawan Anwar tetap akan kekal. Kan? We are going to move forward. So, all the best. Kan? Korang try to catch up dengan kita orang. Itu saja saya nak cakap. Kita jumpa lagi esok. Tolong say bye-bye sikit, Papa Berry. Bye.